Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, ilma ma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita akan membicarakan pada bulan ini insya-Allah pada muka surat 57 dalam bab yang baru, iaitu zakat. Membicarakan tentang zakat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Adab-adab zakat batin. Zakat ini pun kita ada melihat bahawa di sana ada dia punya ketentuan dia. Zakat zahirnya macam mana, yang batinnya macam mana. Kerana zakat ini merupakan salah satu daripada rukun. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Akhbirni 'anil Islam." Al-Islamu an tu'mina billah wa malaikatihi, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa sum Ramadan wa hajjal bait. Jadi termasuk di dalam rukun Islam itu ialah zakat. Dan dalam hadis yang lain, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa sum Ramadan wa hajjal bait. Agama ini dibina atas lima tunjang, 5 paksi. Maka mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, zakat. Ada zakat di sana. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahawa umirtu an uqatilan nas, umirtu an uqatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa utuz zakah ila akhir. Diperintahkan aku memerangi manusia sehinggalah, maknanya tak boleh perang kepada mereka sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh lagi nak perang. Darah mereka haram untuk ditumpahkan. Kehormatan mereka mesti dijaga. Tak boleh menjatuhkan maruah ni dan sebagainya. Apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka mendirikan solat, tak boleh diperangi. Bila mereka mendirikan solat, kita tak boleh perang dah. Bila dia mendirikan solat. Maknanya bila orang ni mendirikan solat saja, macam mana pun kita tidak boleh memerangi. Tak boleh mengata dia kafir dan sebagainya, sebab dia mendirikan solat. Walaupun pahamannya berbeza dengan kita. Andai katalah dia ni beraliran yang lain, dia Syiah ke, dia Jabariyah ke, dia Mu'tazilah ke, tapi dia mendirikan solat, maka tak boleh kita memerangi mereka. Sebab mereka ni tetap dikatakan ahli qiblah. Adapun dari sudut pahaman dan seperti mana Syiah, maka para ulama mengatakan dia semayang, kita tak boleh kata dia sesat, dia kafir. Cuma mereka dikatakan ahli bid'ah, orang yang mengadakan kerosakan dalam agama. Tapi nak kata dia kafir tak boleh, sebab dia semayang, dia baca Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa zakat ini merupakan salah satu daripada agama, tuntutan dalam agama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Bila rukun ni maknanya tunjang, tiang, asas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara beringinan dengan solat. Kan? Bila dia sebut dia solat,
mesti ada zakat dia. Ada Rasulullah sebut solat je, zakat tak ada. Jadi dalam banyak ayat di dalam banyak tempat di dalam surah Al-Quran, bila Allah Ta'ala mendatangkan kalimah zakat, mesti ditunjukkan di sana ada zakat. Mana solat ini merupakan bentuk ibadat dari sudut tubuh badan. Adapun zakat merupakan ibadat dalam bentuk harta benda. Jadi dengan sebab itu kekuatannya mesti dibina dengan kekuatan tubuh badan dan kekuatan maliyah, iaitu harta benda. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus solah. Aqim, makna kalimah tu fi'il amri, suruh, perintah. Dan dirikanlah zakat. Wa atu, dan keluarkan. Makna dia tak suruh beri, dia kata keluarkan. Maknanya suka tak suka, orang kalau dia dah sampai hartanya kepada nisab dan haul, suka tak suka, dia wajib keluar. Kalau kata kalimah beri, ikut suka dia, nak beri tak, walaupun dia ada harta banyak, dia nak beri, tak beri, itu terpulang. Tapi yang ni tak boleh. Sampai waktu cukup nisab haul, maknanya suka tak suka, wajib. Tak keluar, ingkar, orang berdosa. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Dalam bentuk zakat yang berbagai-bagai. Warka'u ma'ar raki'in, dan bersujud ataupun berrokoklah. Rokoklah, warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu, iaitu berjamaah bersama orang-orang yang rokok. Jadi ibadat ini disuruh secara berjamaah. Seperti mana solat, zakat, maka ibadat ni disuruh secara jam'i. Ibadat ni suruh secara jam'i, makna berjamaah. Jangan seorang-seorang. Sebab tu Rasulullah SAW menyebutkan, apabila ada 2 orang atau lebih dalam satu qaryah, maka dia tidak mendirikan solat berjamaah, sesungguhnya dia telah dikuasai oleh syaitan. Sebab tu mana-mana qaryah, mana-mana tempat tak dihidupkan jamaah, ada 2 atau lebih tak dihidupkan jamaah, satu tempat tu dikuasai oleh syaitan. Sebab tu masalah kampung banyak, masalah taman dengan gejala sosial yang banyak. Kenapa? Semua dikuasai oleh syaitan. Walaupun dia sembahyang di rumah, tapi tuntutan mendirikan jamaah tu wajib. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya syarat-syarat mengeluarkan zakat. Kita tahu bahawa zakat ni wajib, dan orang yang nak mengeluarkan zakat yang menjadi satu rukun dalam rukun Islam, ada syarat, kan? Bukan semua orang boleh mengeluarkan, bukan ada harta. Antara syarat-syarat mengeluarkan zakat ialah mengeluarkan zakat dalam bentuk harta asal, sebagaimana yang dinaskan, bukan dalam bentuk nilaian. Jadi kalau zakat tanaman itu seperti nas yang asal. Kalau zakat binatang ternakan tu dikeluarkan. Kalau kambing, katakanlah 40 ekor, seekor, bagi seekor, kan? Kalau lembu, kerbau, macam itulah zakatnya. Maknanya benda tu sendiri, kan? Kalau zakat tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman, tanam padi, keluarkan 400 gantang, 40 gantang, 40 gantang dikeluarkan. Itu anas dia, bukan dalam bentuk nilaian. Ini menurut pendapat yang sahih. Golongan yang mengharuskan, walau bagaimanapun ada pendapat yang mengharuskan dalam bentuk nilaian, hanyalah menekankan aspek memenuhi keperluan semasa golongan yang berhak. Hari ni kalau dah bawa 400 gantang, kan, macam mana pula? Maka dinilai dengan 400 gantang ni berapa ringgit? Bawa ringan aja, kan. Kena pula 200 ekor kambing, kena mana 20. Kuah pula nak tarik.
lepas kat tangan raya kena langgar pula, Allah susah dah. Jadi itu sebabnya dinilai memenuhi keperluan semasa. Mazhab Hanafi kata boleh dinilai, bayar dengan nilaian, boleh. Kalau kita ikutkan kita punya bayar zakat fitrah tu mesti dengan makanan ruji. Makanan ruji ni lah beras. Ni kalau ada 400 buah rumah, 400 kan. Harga beras bawa seorang. Penuh pula masjid nak pindah store, kat mana simpan? Kan? Jadi boleh dinilai. Bawa duit, itu pun duit pun hilang. Bawa duit pun hilang. Kau bawa beras, musnah habis. Kan? Itu pun tak sampai kat pejabat zakat. Apatah lagi kalau bawa yang lain, lagi tak sampai. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya mengikut kepada keperluan semasa golongan yang berhak. Aspek ini hanyalah memenuhi sebahagian saja daripada maksud zakat, kewajipan zakat, bukannya keseluruhan. Jadi ada yang tertentu boleh dinilai, ada yang tidak, tak ada. Yang tak perlu makna pergi bagi kepada yang asal juga. Kan? Itu maksudnya. Maka fungsi, memahami fungsi mengeluarkan zakat. Apa dia kepentingan zakat ni? Sampai Allah Ta'ala mewajibkan. Kan? Apa kepentingannya? Fungsi dia. Adakah maknanya sebagai saja-saja je keluar zakat ni? Maka kita melihat, bagi orang-orang yang mengejar akhirat, zakat yang dikeluar melibatkan beberapa fungsi. Ni maknanya apabila ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya datang daripada Allah, sudah tentu balasannya ada sangkutan dengan akhirat. Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat, maka tentu dia punya hubungannya ada bersangkutan dengan akhirat. Siapa tak mau keluar, sampai kepada dia kewajipan, tak mau keluar, ni dekat akhirat tu akan menerima hukuman, balasan. Orang yang keluarkan zakat sampai kepada kewajipan, di akhirat tu dia akan tengok. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Yang pertama, memahami maksud pengeluaran zakat itu melibatkan 3 perkara. Orang yang keluarkan zakat ni, maksud daripada suruh keluar zakat ni, ujian kepada orang yang mendakwa cinta kepada Allah. Yang orang kata, kul in kuntum tuhibbunallah, kami cinta Allah. Tapi cinta Allah macam mana? Bila Allah SWT suruh korbankan sesuatu, kau sanggup atau tidak? Kata cinta Allah. Kalau kita cinta ke seseorang, hari ni kalau ada orang cintakan seseorang, kan, dia telefon aja minta besok sampai. Kan, kerana cintanya. Ada satu kes, belum kahwin lagi, cintanya dia pada perempuan tu, dia belikan kereta kat perempuan, kan. Lepas tu dia suruh lelaki tu bayar tiap-tiap bulan. Lepas tu tak jadi kahwin pula. Suruh. Kerana apa? Kerana cinta. Orang sanggup berkorban sampai dia tak boleh fikir tau, kan. Dia tak boleh fikir. Orang lain pakai kereta, dia bayar tiap-tiap bulan. Kita belikan handphone, top upkan tiap-tiap bulan. Kita yang mau, dia sedap je calling orang lain, kan. Ada jantan lain contohnya, kan. Kita ingat dia cinta kita lah, rupanya kita dimain dengan dia. Jadi tuan-tuan, tujuan bayar zakat ini ialah kerana Allah Ta'ala nak melihat, apabila manusia mengatakan dia cinta kepada Allah, adakah dia sanggup berkorban untuk Allah? Orang yang cinta dengan Allah, sanggup dia berkorban, maknanya mewakafkan diri dia, pergi jihad tu ke jalan Allah, mati, kan, dalam Allah. Buat apa nak pergi jihad? Duduk rumah kan sedap, tapi kerana cinta Allah, dia sanggup buat apa saja demi Allah, kerana Allah. Jadi itu peranan zakat. Disuruhnya keluar zakat nak
Allah Ta'ala mengetahui, bukan Allah Ta'ala nak tengok. Allah Ta'ala dia nak tengok dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui orang ni cinta tak cinta. Kalau dia tak suruh pun orang ni buat juga, kan? Kerana dia tahu dia yang menjadikan kita. Kita ni makhluk, Allah Ta'ala khalik, kan? Bukan Allah Ta'ala suruh buat tu, perintah, bukan hari tu baru dia nak tahu. Tak, Allah Ta'ala dah tahu dah, kan? Jadi supaya mengeluarkan harta benda yang dikasihi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, harta ni memang susah orang nak keluarkan. Dia ada harta banyak, dia nak keluarkan sikit dia susah. Sebab harta ni jadi apa? Kecintaan manusia. Zuyina linnas hubbus syahawat. Manusia ni dihiasi dengan kecintaan pada beberapa benda. Dia kalau ada ni memang dia cinta sungguh. Hubbus syahawat, kerana kecintaan hawa nafsu dia. Minan nisa, manusia suka cinta kepada perempuan. Kalau tak ada cari, kalau dah ada tambah. Kan tak? Sebab kecintaan. Tak cukup seorang, tambah. Kan? Kenapa? Kecintaan. Hubbus syahwat minan wal banin, kepada anak-anak. Kahwin tak ada anak, kahwin lagi seorang untuk dapat anak. Kahwin tak dapat anak juga, cari anak angkat. Buat macam-macam, yang penting dapat anak. Kenapa? Kerana orang hidup kalau berkahwin mereka hendak zuriat. Ini kecintaan. Tengok anak-anak balik daripada kerja, hilang masalah, kan? Penat-penat anak sambut daripada berlari-lari, ayah, kan? Pegang tangan kita, tarik kita, kan? Kita kata lapang dada tau, kan? Sebab anak-anak tu cinta kita, kan? Orang tak ada anak, lepas tu maknanya berkahwin dapat anak, wah 10 tahun, gembira dia, cari bagai. Kan itu kecintaan. Allah Ta'ala hias pada diri manusia itu cinta pada anak. Wal banin wal qanatir. Qanatir ni apa? Kebun-kebun, sawah ladang yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kita kalau pergi ke Madinah, masuk ke kebun tamar tu, ada tali air ya. Dia macam sungai, parit. Kita masuk waktu dia sunyi, kita dengar dia punya air tu bergaruh. Allah, tenang. Bunyi pula burung-burung pula, Allah. Itu zaman sahabat tu yang melekakan dia. Ada sahabat-sahabat bila masuk dalam kebun leka. Sampai jemaah tak pergi. Balik dilekakan oleh kebun dia. Dia pergi kat selesai sembahyang jemaah. Dia pun dia kata, nanti tuan-tuan tunggu. Oleh kerana kebun aku tadi menyebabkan aku hari ni sembahyang jemaah tak dapat, ni kebun ni aku wakafkan. Kita boleh? Tak datang je. Tahan. Motor ni sebab ambil. Boleh? Tak ada peringkat. Iman kita tidak sebegitu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini pada sahabat, mantap. Kan? Kebun tu melalaikan dia satu waktu. Ambil. Aku wakafkan harta ni. Oh, hebat. Sebab dia tahu kebun tu melalai. Kerana apa? Kerana kecintaan manusia. Kan? Orang ada kebun tu, dalam tanam pokok-pokok buah-buahan, buat gazebo pula dalam, tidur, Allah, sampai tak balik tau. Buat kolam mancing nak mancing. Sampai maghrib, ikan tak ada. Ngancing. Leka. Jadi tuan-tuan, wal qanatir, kan? Wan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Kecintaan apa yang Allah Ta'ala hias lagi manusia? Iaitu zahab wal fiddah, emas dan perak. Ini orang suka kumpul emas, perak, semua orang tak. Ada emas, ada perak ni, oh kaya tuan-tuan, kan? Sebab tu nilai, dia bernilai. Dia tak simpan duit, simpan emas perak. Sebab tu sekarang jual kan emas, medal emas, simpan, dia ada nilai.
Duit jatuh pun dia tetap macam tu. Kan? Jual balik ada harga. Kan? Tu kecintaan. Kan? Wal zahabi wal fiddah. Kan? Jadi ini kecintaan. Nisa wal banin wal qanatir, wal fiddah wal zahabi wal fiddah, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Apa lagi kecintaan dia? Iaitu binatang-binatang ternakan. Kuda, unta, lembu, kerbau. Hari ni kita ubah rusa, kijang, kancil, semua kat dalam garas penuh je. Kan? Dia ubah yang berroda 4 pula. Tengok je semua nama-nama binatang, kelisa semua penuh. Dalam kandang tak ada. Kat garas semua. Semua binatang je. Tiap-tiap hari lap. Sampai tanggal warna naik dah. Lap. Kecintaan. Orang rumah nak naik kasut, ketuk dulu. Ni kecintaan. Menyimpan koleksi. Macam-macam jenis binatang ada. Tapi kaki 4 semua. Masya Allah. Inilah dia. Kan? Suruh dia keluar zakat. Oh, payah. Kan? Payah. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala daripada emas dan perak, yang tak mau mengeluarkan zakat, besok emas dan perak itu akan dipanaskan daripada api neraka, lalu diletakkan di lambungan mereka sehingga mendidih. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana memang menjadi satu kesukaran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Apa ni? Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya harta al-mal wal banin, harta dan kanak-kanak itu dia merupakan makna ujian bagi kamu. Kan? Ujian, fitnah, menyebabkan fitnah. Sebab tu kita kena tahu, dibagi harta bukan untuk seronok-seronok. Kan? Ada sebab. Abdul Rahman bin Auf diberi harta oleh Allah Ta'ala. Dia tak lalai dengan harta dia. Kan? Tak lalai. Harta pada dia tak jadi masalah. Sebab hartanya banyak. Dan dia tidak kedekut. Dan dia tidak lalai dengan harta. Semayang tak pernah tinggal. Dengan Rasulullah SAW, diminta terus bagi. Tak ada main pilih-pilih dulu. Rasulullah kata, siapa yang nak sedekah pada orang ni? Orang ni orang nak minta sedekah kat kita. Ya Rasulullah, ini unta yang bunting, yang paling baik aku sedekahkan kepada dia. Kata Abdul Rahman bin Auf, unta merah yang bunting. Unta merah ni mahal tuan-tuan. Zaman orang-orang Arab, kalau ada unta merah, hari ni pun sekarang, unta-unta merah ni dibuat pertandingan oleh raja-raja. Dia milik raja. Raja Kuwait, Raja Qatar ni suka main unta. Dia akan setiap tahun musim panas, dia ni, raja-raja ni akan, dia ada tempat dia untuk mempeliharkan unta-unta dia. Unta dia tu yang siap ada, dia punya rambutnya panjang lah. Dia ada sanggul tu. Memang dipelihara untuk dipeliharkan. Kemudian mereka akan berlumba unta di antara raja-raja ni. Unta ni mencecah ratusan ribu satu ekor. 400,000, 500,000 harga dia. Unta merah. Warna memang cantik-cantik. Bukan diguna untuk makan, untuk ni je. Memang harga ni mahal. Kan? Jadi Abdul Rahman bin Auf kata, ya Rasulullah, ini unta merah ni dan bunting ni untuk dia. Dia beri tu tak beragak-agak. Kalau kita lah kan,
Kita nak bagi, kita beragak, yang ni dah tak apa nak pakai, tak apa. Ni ambil Ni ambil. Ni anak pun tak apa nak pakai ni. Yang dah tak pakai baru bagi orang. Rasulullah berhijrah ke Madinah. Orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar, mereka menganggap dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang muhajir. Jadi orang-orang Ansar ni suka menerima orang-orang muhajir sebagai saudaranya. Macam adik-beradik lah. Sehingga mereka mengatakan boleh mewarisi harta. Jadi dia pun tawar kepada orang-orang muhajir, ya orang muhajir, wahai saudara-saudaraku daripada muhajir, kami ni banyak harta, engkau ndak ambil. Berapa banyak engkau ndak kami boleh bagi. Kami ni ada isteri 4 orang. Mana yang kau ndak kami akan ceraikan. Kita boleh. Kita kahwin 4, kan? Orang datang minta ni satu, nanti dulu aku tengok dulu yang mana aku tak pakai, nanti aku bagi kau, kan? Tuan-tuan, tak boleh. Orang-orang yang hidup pada zaman sahabat dengan zaman Rasulullah, mereka punya iman lain. Mereka boleh menceraikan isteri dia. Kalau sahabat ni ndak, yang ni aku nak yang ni boleh. Boleh, kami ceraikan. Sampai begitu sekali. Kita kata, ni yang paling tua ni aku pun dah tak open dak dia. Dah lama pakai, yang ni kau ambil Yang muda ni baru kahwin, tak boleh, kan? Tak bagi kita, kan? Tak bagi kita, kan? Jadi perbezaan. Tengok, iman kita tu berbezalah, kan? Tak sama. Nak menilai dia sudut iman. Yang keduanya, memahami tentang maksud pengeluaran zakat ini iaitu membersihkan diri daripada sifat bakhil yang membinasakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah sebahagian daripada mereka, iaitu sedekah, iaitu zakat. Wa tutahhiruhum, untuk membersihkan diri mereka. Wa tuzakkihim biha, bersihkan harta, bersihkan diri. Kerana orang yang melakukan zakat membersihkan dirinya. Keluar zakat membersihkan hartanya. Kerana semua harta tu, kalau cukup nisab, cukup haul, bukan milik kita. Di dalam harta kita tu ada milik yang wajib orang miskin punya, orang fakir punya, kan? Asnaf-asnaf yang lainnya ada dalam harta kita. Bermakna ketika kita makan tidak keluarkan zakat orang ini punya, bermakna kita makan sesuatu yang haram. Dia milik orang lain. Ni kan milik saya ustaz. Milik saya kan? Tak. Bila dia sampai nisab, sampai haul, engkau tidak keluarkan, dia ada dalam harta kamu tu ada 8 orang pemilik dalamnya. Bila kau makan, kau tak nak keluarkan, bermakna kau makan benda yang haram. Orang lain punya kau makan, walaupun itu dalam simpanan engkau. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Tapi kalau kita ni simpan dalam bank, bank-bank sekarang ni dah mula. Dia dah mula. Contohnya, hari ni bank yang terawal buat zakat pada simpanan ialah bank Muamalat. Dia dah buat link dengan zakat. Orang simpan dalam bank cukup 1 tahun nisab haul, nanti bank akan tolakkan terus. Kita tak payah pening-pening kepala, cuma isi borang saja. Bank Islam belum lagi, bank Maybank belum lagi. Sekarang ni bank Muamalat yang terkedepan lah dalam memberikan servis untuk dia punya pelanggan-pelanggan ni, kan? Cari bank yang macam ni. Kita simpan duit-duit, lama-lama kita pun terlupa nak keluar zakat. Simpan dalam ASN, ASB beratus ribu, nak dapat duit, dapat bonus senyap je, zakat tak keluar, kena bakau kau besok dalam harta tu, kan? Tuan-tuan, besok harta tu punah dengan syarikat-syarikat pun punah, kan? Jangan lupa nak keluar zakat. Bagaimana ustaz nak keluar zakat ni? Sebab ada orang kata ASB halal tak halal ni. Kalau ragu, keluar yang pokok, yang modal wajib keluar, kan? Ni sebab orang kata keuntungan boleh makan, tak boleh makan, kata ada haram, kata. Yang wajib
harta modal kita wajib. Kalau sampai nisab haul kena keluar. Adapun keuntungan jadi khilaf, keluarkan dalam bentuk sedekah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat kan senang kan? Tapi kita kena keluar sendiri. Adapun tabung haji, dia tidak mengeluarkan zakat bagi pencarum. Dia mengeluarkan dalam bentuk apa ni? Simpanan perniagaan. Duit tu dikumpulkan, dilaburkan, dia keluar bentuk zakat perniagaan. Dia tidak mengeluarkan zakat individu. Tapi kalau macam bank muamalat ini, dia mengeluarkan zakat bentuk individu. Siapa punya akaun, dia akan keluarkan sampai nisab, sampai awal. Ini bukan promosi tuan-tuan. Saya bukan orang bank, saya imam masjid. Cuma nak ceritakan tadi kan, supaya zakat jangan lupa kan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa shalli alaihi inna salataka sakanun lahum. Jadi tuan-tuan itu nak tunjukkan kewajipannya kan. Yang ketiganya mensyukuri nikmat, menikmat harta. Allah Ta'ala bagi nikmat, begini nikmat, Allah Ta'ala tuntut keluar sikit je, bukan keluar semua kan. Suruh keluar 2.5% daripada simpanan. 200,000 2.5 daripada 200,000, baru berapa je yang kau mentah ke darah tiap-tiap hari je kan. Tak ada pun Allah Ta'ala suruh bayar. Sihat, mata, telinga, mulut, semua tak ada kena bayar. Allah Ta'ala bagi percuma je kan. Kalau suruh bayar, memang tak terbayar kita kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau nak hitung nikmat Allah, nasayang kau tak boleh hitung. Terlalu banyak. Biji mata sebelah. Ada orang diceritakan dalam kitab nasihat bagi nasihat iman dan nasihat agama dan iman, dia ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ada orang beribadat 500 tahun, dia nak masuk syurga dengan ibadat 500 tahun, bukan dengan sebab rahmat Allah. Allah Ta'ala kata okey, maka ditimbang, dikeluarkan sebiji mata. Timbang mata yang sebiji ni memberatkan amalan dia yang 500, terjongkit terus. Allah Ta'ala kata masuk neraka sebab sebiji mata je. Timbang, ya Allah, kalau macam tu aku nak masuk syurga dengan rahmat Kau. Kita tuan-tuan tak boleh masuk. Allah Ta'ala bagi nikmat, nikmat harta ini rahmat Allah. Jadi ketika mana dah diberi, keluar balik. Yang diberi pun harta Allah milik Allah juga, bukan milik kita. Harta yang kita dapat Allah Ta'ala yang bagi, dia punya. Dia minta balik sikit, kena bagi kan. Asalnya tak ada kat kita, Allah Ta'ala bagi kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, merahsiakan pengeluarannya kerana ia lebih mampu mengekalkan penyakit riak dan juga sum'ah. Jadi zakat ni bila kita keluar sembunyi-sembunyi kan. Jadi tujuan dia bila kita keluar zakat, makna mengelakkan daripada riak. Dalam ibadat juga mengelakkan daripada sum'ah, untuk didengar-dengar kan, aku banyak duit dah. Bila kita keluar zakat ni senyap-senyap sampai masa pergi keluar kan. Jadi terhindar. Menzahirkannya berarti merendah-rendahkan martabat orang fakir kan, merendah-rendahkan. Jika seseorang bimbang ia akan dituduh tidak mengeluarkan zakat dan mengeluarkannya secara senyap-senyap, hendaklah mengeluarkan zakat kepada orang-orang fakir di tengah-tengah orang ramai secara terang-terang, serta mengeluarkannya untuk orang lain secara rahsia. Jadi kaedah yang dia beri kan, kalau sekiranya kita ni nak mengeluarkan zakat senyap-senyap kan, nanti dituduh
tak keluarkan zakat, maka mengeluarkan zakat kepada orang fakir di tengah-tengah orang ramai secara terang-terang. Dalam masa yang sama, mengeluarkannya untuk orang lain secara rahsia. Untuk seorang dua kita bagilah, supaya nanti jangan dituduh kita tak keluar zakat kan. Keluarkan zakat untuk seorang dua, tapi yang lain-lain kita bagi secara senyap-senyap. Boleh kan? Hari ni senang, kita tak payah nak risau. Beri je pada pemerintah. Kan? Pemerintah yang akan bayar pada asnaf. Sama ada pemerintah bayar tak bayar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita dah keluarkan zakat. Ada seorang ditanya oleh Rasulullah, kau bayar zakat kat siapa? Aku keluar sendiri ya Rasulullah. Kenapa bayar keluar sendiri zakat? Pemerintah tak adil, dia tidak amanah. Itu bukan urusan kau. Kewajipan kau membayar zakat daripada pemerintah. Amanah tidak amanahnya pemerintah, itu bukan urusan kau lagi, itu urusan dia. Itu dia dengan Allah. Jadi menunjukkan apa? Kewajipan kita mengeluarkan zakat pada pemerintah. Kerana itu arahan Rasulullah SAW. Kita kenal tak? Kalau kita keluar zakat, kita kenal tak orang ni termasuk dalam asnaf? Kalau tidak kita memberi salah kepada orang yang tidak layak, maka zakat kita tidak, mana pengeluaran zakat tidak mengangkat hukum. Dia hanyalah sebagai sedekah. Sedangkan hukum kita tidak berzakat. Maka kita menanggung setahun demi setahun kalau tidak tepat kepada orang yang menerima. Kalau bagi pada pemerintah, itu urusannya. Dia bagi bukan orang yang layak, itu urusannya. Dia tanggunglah dengan Allah Ta'ala. Jangan risau. Kita jangan fikir banyak-banyak, kan? Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, itu Rasulullah yang perintah. Hari ini ada orang bayar zakat sendiri, kan? Bayar zakat sendiri kadang-kadang tak kena, kan? Diberinya ke mana? Rumah-rumah anak yatim. Anak yatim tak semestinya fakir miskin, kan? Nama anak yatim, tapi kemungkinan ibu ayah dia meninggalkan harta yang banyak. Anak yatim bukan orang yang layak untuk dapat zakat, kecuali dia orang fakir, orang miskin. Oh, boleh. Dan senarai yatim tidak termasuk dalam asnaf yang 8. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa ibn sabil. Tak termasuk yatim, kecuali yatim tu dia memang miskin, dapatlah. Sebab tu kena berhati-hati, tuan-tuan, kan? Zakatnya dikeluarkan ratusan ribu, tapi tak kena, maka hukum dia tidak mengeluarkan zakat, dia hanya sedekah. Sebab tu kita kena berhati-hati, kan? Sebab tu hukum zakat ni amalan tatawuk kita, sunat. Tapi zakat itu wajib. Jadi itu sebabnya. Jadi ingat betul-betul, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tidak merosakkan zakat yang dikeluarkan dengan kata-kata ungkitan dan yang menyakiti hati. Mana kalau kita ni mengeluarkan zakat, jangan ada ungkitan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sambung sikit lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tidak merosakkan zakat yang dikeluarkan dengan kata-kata ungkitan dan yang menyakitkan hati. Waktu kita nak berzakat ni, jangan ada kata-kata kan? Untuk kita menyakitkan hati orang ni. Hal ini disebabkan seseorang yang melihat dirinya melakukan kebaikan kepada orang fakir dan suka memberi harta kepada orang lain, kadang-kadang dihinggapi penyakit tersebut. Kan? Dia beri pada orang fakir, dia beri kepada orang miskin untuk melihatkan kebaikannya. Dia punya penyakit akan masuk dalam hati dia. Kan? Aku yang memberi kau selama ni, kau nak buat macam-macam lah Kau ingat aku yang tolong kau, kan? Jadi susah, kan? Kau ingat tu, yang ada-ada kat kau tu, aku yang bagi tu. Jadi orang tu takut nak bersuara pun tak. Macam Abu Jahal lah. Abu Jahal satu hari dihantar seorang penyair supaya pergi dengar, intip Rasulullah. Dan semayang, intip Rasulullah, baca. Supaya nanti bila dah dengar, bawa balik, ceritakan pada orang tentang keburukan Rasulullah SAW. Jadi dia pun pergi. Dia ni seorang penyair yang hebat. Rasulullah tengah semayang, dia pun dengar Rasulullah baca. Dan dia mendapati bahawa apa yang dia tahu sebagai seorang penyair dengan apa yang Rasulullah baca tak sama. Sebab lagi hebat apa yang Rasulullah baca. Dia pun baliklah. Abu Jahal tanya macam mana? Aku dah dengar dah. Tak ada apa yang malah aku tengok. Ini bukan kalam manusia. Ni mesti hebat ni. Engkau ni sokong siapa? Dia kata. Nah, kau kena ingat, unta, kuda yang kau pakai tu aku yang bagi, aku tarik balik. Okey. Oh, Rasulullah ni penyair, dia ni sihir. Kejap aja betul kau. Jadi jangan tuan-tuan, kan? Jadi begitu lah manusia kan. Jadi bila dia begitu ada perasaan, aku yang hebat. Ni harta-harta ni semua akunya. Kau boleh makan, kau minum, aku yang bagi tu. Oh, jangan. Kan? Sehingga ada perasaan hasad kita. Perasaan maknanya nak menghalang dia. Kan? Dia nak buat ni tak boleh. Ni kau ingat, itu aku yang bagi. Jangan buat sebarang. Oh. Dah jadi milik dia, dia nak buat apa dia punya suka. Nak beli rokok ke, vape ke, tu suka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana? Ini pada adatnya. Kan? Sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul, orang fakirlah yang sebenarnya telah berbuat baik kepadanya dengan menerima hak Allah Ta'ala, yang bertindak sebagai pembersih hartanya. Bagaimana orang kaya kalau dia beri, orang miskin tak nak terima? Jadi selama-lama hartanya tidak bersih, dirinya tidak bersih. Kan? Kalau orang fakir tak nak terima, aku tak nak terima kau punya zakat. Kan? Biar kau masuk neraka. Kan? Masuk neraka kita. Sebab harta kita mungkin bercampur, ambil benda yang tak halal, halal semua bercampur. Kan? Bayangkan kalau orang fakir. Sepatutnya kita berterima kasih kepada orang fakir. Engkau terima harta ni, jadi bersih harta aku, jadi bersih diri aku. Kena berterima kasih. Ini tak lain bak hati manusia, tuan-tuan. Maka apabila dia menghadirkan juga dalam hatinya yang bertujuan untuk mengeluarkan hartanya adalah untuk mensyukuri nikmat, mensyukuri nikmat harta, dikala itu tidak ada lagi sebarang hubungan dan urusan di antara beliau dengan orang fakir. Tak wajar kepada orang yang menghina orang miskin lantaran kerana kemiskinannya. Hal ini disebabkan kelebihan seorang tidak dinilai dengan memiliki harta yang banyak, harta benda, dan kekurangan seorang tidak juga dinilai dengan sebab kekurangan harta benda. Nilaian di sisi Allah tu takwa. Kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah takwanya, bukan harta. Allah Ta'ala tak nilai harta, tuan-tuan.
Tak nilai harta. Berapa banyak harta kita? Yang menjadi hak kita, yang masuk dalam perut dia. Itu je. Hari ni kalau kita kata harta kita 3 juta, 4 juta, berapa banyak yang kau dapat makan daripada 3 juta? Itu je milik kau. Itu pun terkadang-kadang yang masuk pun terbatuk, keluar balik. Nasi seketul. Bukan hak dia. Keluar balik. Yang dimakannya dalam perut tu, itu je. Nak bangga macam mana? Besok kau mati, mukhlisina lahuddin dikerjakan tu. Kan? Dikerjakan orang-orang yang hidup. Kan? Jadi tuan-tuan jangan berbangga. Kau punya harta banyak, 3 juta, 4 juta, kan? Tempat yang kau balik sama saiz. Saiznya sama. Tanya Bilal. Ada yang saiz dia macam apartmen? Tak ada. Ada saiz apartmen dapat. Dapat sama. Semua hantar belakangnya. Kan? Kaya ke 4 juta ke 5 juta, semua masuk belakang. Dulu kau ada pemandu kan, hebat-hebat kereta lah. Besok 4 pemandu je, 4 dia. Semua harga dia sama je. Tak sama. Tak ada corner kanan, corner kiri. Angkat, la ilaha illallah, semua sama. Jalan dia. Pemandunya 4 orang. Kan? Tak ada pemandu seorang lagi. Pemandu seorang dah lama tinggal. Kau kaya, kau hebat. Pakaian kau tetap sama. Yang pakaian yang mewah-mewah semua ditinggalkan. Pakaian tetap sama. Raja ke, bangsawan ke, orang terhormat ke, orang miskin ke, tetap sama. Bezanya apa? Takwa. Itu dah kena ingat. Kan? Sebab tu diingatkan kepada kita. Kerana harta yang banyak itu bukan sebagai ukuran. Bukan sebagai ukuran untuk boleh masuk syurga Allah. Kalau sekiranya harta itu ukuran pada masuk syurga, lama kita tak masuk. Kan? Maka orang-orang miskin tak ada peluang masuk syurga. Tapi Rasulullah sendiri memberitahu, aku melihat dalam Mi'raj ketika mana menziarah kepada syurga. Syurga ni orang-orang miskin yang paling banyak. Bukan orang kaya. Kan? Orang miskin yang memenuhkan syurga. Orang kaya terlalu sedikit. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nilaian seseorang itu bukan diukur pada banyak atau tidak. Diukur pada takwa ni. Kan? Itba'ul mayyit salasah. Yang akan mengikut. Kalau kita kata harta ni punya nilai, tuan-tuan tengok. Rasulullah sebut dalam hadis. Itba'ul mayyit salas. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, kali keluarganya, amal dia. Mati je, ni semua akan mengikut mayat. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Dia masuk je dalam kubur, 2 meninggalkan, masuk 1 dalam. Wa ahluhu wa maluhu akan tinggal dengan dia. Wa yabqa wahid wa amalu. Itu yang masuk. Harta anak-anak semua tinggal. Dia akan meninggalkan kita. Suka tak suka, berapa lama dia boleh bertahan dengan itu, akhirnya dia akan meninggal. Tapi kalau anak-anak yang soleh ditinggalkan, mendoakan mak ayahnya. Nah, hartanya yang ditinggalkan, anak-anak ada pegang, diwakafkan atas nama ayah. Kan bagus. Tapi ini semua akan meninggalkannya, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hartanya banyak-banyak, semua tinggal. Kau sayang macam mana anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan cucu-cucunya naik di atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang. Hasan dan Husain mengkudakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya waktu sujud sehingga Hasan dan Husain turun daripada badan dia. Berapa lama tu? Sayang dia kepada Hasan dan Husain.
Tapi Rasulullah meninggal, ada ditanam dengan Hasan dan Husain sekali? Tak ada. Sehingga Rasulullah menyebut dalam hadis, sesiapa yang menyakiti Hasan dan Husain, dia menyakiti aku. Perak tu. Nah. Tapi waktu meninggal dunia, tak ada Rasulullah bawa. Rasulullah turun daripada mimbar, tengok Hasan dan Husain turun daripada mimbar, peluk cucunya. Baru dia kata, ini fitnah. Cucu ni fitnah. Sebab tu atuk-atuk kalau dengan cucu lemah, kan? Dia berguling kat kedai, atuk pun berguling tak, kan? Cuba anak sendiri kau berguling kat kedai, lantak kau dia, ayah nak balik. Kalau cucu, dia berhanggap tu tak. Tok pergi kedai tak? Kau 12 malam ajak pergi kedai. Atuk bangun, kan? Bangun. Cuba anak sendiri, ayah pergi kedai, penampau. Penampau je. Beza tu tak. Tu dikatakan fitnah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi bicara kita dalam memahami fungsi mengeluarkan zakat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.